Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, pertamanya mohon maaf atas kelewatan. Saya sangka hujan sampai ke sini, rupanya tadi hujan di kawasan rumah saya. Tengah jalan kering, sampai sini baru ada sikit-sikit hujan balik. Tapi lepaslah, Alhamdulillah. Baik, pada bulan sudah kita sudah bagi mukaddimah lah. Bagi mereka yang tertinggal mungkin boleh tengok rakaman balik yang saudara kita usahakan ini. Dan kata pengantar bagi buku Khurafat, Tahyul dan Mistik ni, kebetulan pada masa itu PKP yang pertama. Bila siap saja saya bagi kepada dua orang lah, yang saya anggap sebagai guru, walaupun saya tak mengaji secara khusus dengan mereka dalam kelas, tapi terlalu banyak pengaruh tulisan dan pemikiran mereka terhadap saya itu. Yang pertama, Fadilatul Syekh Profesor Dr. Basri Ibrahim Al-Hasani Al-Azhari, hafizahullah ta'ala, yang sekarang ini sudah ke Perlis lah, College Universiti Islam Perlis. Asalnya daripada Uniza, 30-40 tahun dia di situ ya. Dan dia tulis buku dan juga terjemah buku ni, saya ingat dekat 200 naskah kot, 200 judul. Yang tebalnya bukan satu buku tu tebal buku saya ni lah. Ada yang nipih, ada yang berjilid. Luar biasa lah dia tu. Kiranya tak ada kerja lain dia. Memang fokus kepada menulis sungguh-sungguh. Sarjana sungguh lah kita kata ya. Itu satu. Yang kedua, saya beri kepada guru dan sahabat saya, Ustaz Abdullah Bukhari Al-Hafiz. Guru Al-Quran ataupun guru tafsir. Dia panggil guru tafsir lah, di UIA. Dan beliau telah menurunkan kata pengantar yang menarik sekali. Yang tu kita nak tengok hari ni. Kalau siapa dah baca dia akan maklum. Cuma saya nak bagi ringkasan. Bila saya bagi buku ni dalam bentuk manuskrip lagi, dia baca laju, kemudian dia sangguplah bagi kata pengantar. Jadi dia datangkan dengan satu cerita. Pada satu hari dia pergi kuliah, ceramah lah, jemputan satu agensi kerajaan. Dan tajuknya berkaitan dengan jin dalam Al-Quran. Tajuk dia jin dalam Al-Quran. Kita tahu semua ada surah Al-Jin dalam Quran kan? Dan beberapa kisah Rasulullah melalui hadis Nabi ada berkaitan jin, jin ifrit. Ada yang ada nama dan ada yang tidak dituliskan nama. Sabab urud ataupun sabab nuzul ataupun antara kisah di sebalik surah Ar-Rahman adalah berkaitan dengan jin juga. Nanti boleh tanya Ustaz Amran, dia maklum perkara ini. Baik, nak katanya jin satu makhluk yang wajib kita imani. Tapi hakikat jin yang kita duk terima hari ni bercampur aduk antara tasawurnya daripada Al-Quran dan Sunnah dengan yang tok nenek moyang kita tinggalkan, campur pula dengan tok bomo pawan dukun duduk ajar pada kita. Ini jadi isu ni. Dia ada perspektif Quran Sunnah. Tapi sebelum yang Quran Sunnah kita tahu, kita terlebih dahulu membesar dengan maklumat tentang jin ni daripada tok nenek moyang punya hearsay lah yang dia sampaikan pada kita. Dan juga sebahagiannya kita dapat maklumat itu daripada tok bomo pawan dukun, yang kemudian dia telah menjadi hearsay, yang dia telah menjadi satu cakap-cakap yang akhirnya membentuk akidah sebenarnya. Mula-mula cakap-cakap lah, mungkin gurau, mungkin saja-saja nah. Siapa tu kat luar tu nampak macam jin lah tu, hantu lah tu. Mula-mula nampak macam gurau. Ni pada anak-anak kita, cucu ni. Macam, yalah orang tua dulu kan,
waktu maghrib. Masuklah hantu banyak tu waktu maghrib tu. Hantu. Akhirnya mula-mula bergurau lah hantu. Akhirnya masyarakat kita tak berpisah dengan hantu ni. Saya yakin kalau tanya 10 orang, 8 orang percaya hantu tu ada. Sedangkan hadis Nabi jelas sebut, la ghaula walakinna su'ala. Tidak ada hantu. Syekh Wahib Abdul Salam Bali dalam kitab dia Wiqayatul Insan minal Jinni wasyaitan menjelaskan perkara tersebut. Dalam akidah Islam, itu saya kata saya tulis buku ni, kalau saya berjaya ubah kita ni yang duduk antara lain lah, yang duduk minat dengan sunnah, kalau berjaya mempengaruhi, bukan pengaruh, dakwah adik-beradik keluarga kita supaya tak percaya pada hantu tu, oh kejayaan besar tu. Tapi adalah kata memanglah kami panggil hantu tapi sebenar hakikatnya jin, ada juga begitu. Dia sekadar kalimah, tapi tetap tidak, sebab hantu tu dia ada kaitan dengan akidah yang namanya Hindu dan Buddha, dan benda tu ada dalam kitab suci mereka. Ni yang kita kena faham ni. Nanti kita akan sampai bab tu lah. Tapi nak katanya jin menurut Quran Sunnah ni apa? Apa yang Allah kata pasal jin? Apa yang Rasulullah sebut? Rasulullah komentarkan tentang jin, yang saya sebut dah pada minggu sudah. Setakat yang kita duk mengaji ni saya lah, tak jumpa lagi mana-mana riwayat, hatta riwayat yang lemah, bahawa Rasulullah pernah guna khidmat jin dalam urusan harian ataupun urusan kritikal ketika peperangan dan seumpamanya. Kalau kita fikir balik, mudahlah kalau boleh guna khidmat jin ni. Rasulullah berperang dengan Abu Jahal Abu Lahab, hey jin-jin sekalian pergi rasuk Abu Jahal Abu Lahab bagi muntah darah belakang. Kan mudah kerja Rasul. Tak payah nak perang dah apa semua. Tapi tidak ada. Hatta untuk ambil air, hatta dengan susuhan apa, tak ada. Mari pada orang Melayu 3-4 ekor seorang dia bela. Dululah. Dulu. Dah, untuk jaga ladang satu, untuk jaga rumah satu, untuk jaga dia punya kereta satu. Kalaulah kata ada betul, ada satu riwayat saja dan riwayat tu lemah, saya yakin kita akan jadikan hujah muktabar bahawa boleh bela jin ni. Fatwa secara jumhur ulama mengharamkan mengambil pertolongan jin. Boleh baca fatwa mufti wilayah lama. Jumhur ulama mengharamkan bantuan jin, termasuk jin Islam. Kena faham ni? Sebab ada orang yang minat jumpa bomo ni, dia kata, jin Islam. Tengok. Kita kata mu tahu mana Islam? Nama dia Ahmad, Muhammad, Abdullah. Dia kata ada. Kita pun kata jin Islam pun ramai juga yang tidak Islam sangat. Macam kita lah, Islam Melayu. Tapi yang duk bina Arab, judi, rasuah, zina, ramai ya. Begitu juga jin kafir, orang Islam kafir. Maksudnya benda tak jelas dan sepatutnya kita tak ada kaitan. Dan hujah saya mudah, Rasulullah tidak ada walau satu riwayat. Jadi bila kita bersembang begini, ada orang bagi datang jumpa saya kata, Ustaz, yang dalam Quran tu Nabi Sulaiman tu boleh guna jin tu macam mana pula? Saya tengok dia atas bawah. Kata, Haji anak beranak Nabi Sulaiman ke? Dia tak faham benda tu adalah khasais, mukjizat Nabi Sulaiman. Apa kaitan kita dengan Nabi Sulaiman ni? Jadi kadang-kadang mereka ni terlalu literal. Dia guna Quran. Tengok dalam Quran ada kan? Dalam Quran ada. Dalam Quran ada. Padahal konteksnya salah dia guna. Jadi dia kata kalau Nabi Sulaiman boleh guna jin, kita boleh. Punyalah pun. Salah lah cara dia faham tu. Jadi yang jin ni, dan orang Melayu hanya kena jin setelah pengaruh Islam Arab datanglah. Sebab kalimah jin tu sendiri daripada bahasa Arab. Sebab tu sebelum Islam datang, mereka nak cakap benda-benda gaib, makhluk gaib ni, mereka guna istilah mambang, semangat, dan seumpamanya. Kalimah ruh, kalimah jin, itu kalimah yang ada dalam Quran, yang mana pengaruh Islam Arab datang, barulah orang Melayu reti duk guna dan expand mereka punya pemahaman terhadap alam gaib. Yang sebelum wahyu datang, mereka pun spekulate saja, spekulate, dan mari Hindu dan Buddha, mereka ada falsafah dan ada kepercayaan tentang jin, roh, apa semua ni, maka mereka pun berkembang. Itu yang kita duk bahas dalam buku kita. Asal usul benda tu daripada mana? Dia tak tiba-tiba orang Melayu minat pada hantu ni, tidak. Sejarah panjang, sepanjang sejarah orang Melayu tu dah ada dah benda tu. Jadi kita mari nak dakwah ni, macam-macam mana pun kena faham akar masalah tu dulu. Barulah kita bagi ubat yang betul. Tidak mari
Kita kata orang Kelantan kata khapah tu. Dia jadi nyetok orang. Lagu mana nak kata? Khapah tu ni macam terkejut lah, kap gitu. Nah, jadi dia punya respon tu jadi kerah juga. Baik, balik ada cerita Ustaz Abdullah Bukhari dalam muka surat berapa tu? X1 6 Roman. Dia kata bila dia duk kuliah pasal jin menurut Quran ni, yalah duk guna ayat Quran, jin ni begini, jin ni begini. Nah, dalam surah jin tu lah. Jin ni begini, adalah minta tolong dalam surah ayat ke-6 itu. Nah, ada lelaki yang meminta tolong begitu begini, dah hukumnya begini. Habis dah kuliah tu, duduklah makan sekali dengan VVIP, adalah orang berapa besar. Jadi dia kata dia duduk kuliah, dia duduk ceramah, guna Quran hadis, letak hukum begitu begini, ceritalah hakikat jin ni begini ni. Tapi akhirnya ketika duduk makan tu, adalah salah seorang pegawai besar tu, tiba-tiba dia keluarkan cerita tentang bunian. Dan menurut dia kata cara dia bercakap tu macam bunian tu adalah memang wujud, dan juga bunian ni salah satu makhluk yang begini. Jadi Ustaz kata, aku cerita dah ke tadi, benda gaib ni kena ada dalil. Yang dalil ada bunian ni mari mana? Walaupun kemudian ada orang berhujah bahawa ia jin apa semua, tu nanti saya bincang. Jadi itu dalam mukadimah cerita yang menarik. Nak katanya orang kita ni memang tak boleh pisah benda tu. Saya pernah kuliah muslimat lah 2-3 masjid di sini. Satu masa antara yang trigger saya rasa nak tahu sangat tentang bunian ni. Hakikat bunian ni lagu mana? Macam tiba-tiba ada orang dakwa adanya ahli naubah. Makhluk di antara dua alam. Nak kata dua alam kita tidak, nak kata dua alam apa? Alam arwah pun tidak. Ahli naubah ni dia adalah alam mithal apa semua tu perbincangan. Tapi nak katanya Allah khalik, kita makhluk, dan manusia ni ada manusia, ada jin, ada malaikat, ada apa lagi? Jadi ahli naubah ni kategori mana? Soalan dia, ahli naubah kategori mana? Yang adanya makhluk Allah ni kategorinya apa dia? Manusia, al-insan, dalam Quran sebut. Yang kedua, malaikat. Itu jelas. Malaikat awal lagi lah. Kemudian insan. Apa dia? Ada jin. Jadi yang dikata ahli naubah ni kategori mana? Manusia ke dia? Jin ke dia? Malaikat ke dia? Tu masalah. Nak letak kategori tu. Itu pun dah jadi isu dah. Ahli naubah ni apa sebenarnya? Tapi mereka ada teori mereka lah. Begitulah, beginilah. Sebenarnya antara lain pengaruh bahawa roh orang mati masih lagi ada fungsi. Itu sebenarnya. Itu masalah roh. Kita pergi lagi dah. Isunya adalah tentang ruh, tentang jin. Ini kefahaman sebenar menurut Quran Sunnah apa dia? Hakikat ruh. Sampai Ibn Qayyim tulis sebuah kitab khas Ar-Ruh untuk nak jelaskan perkara ni. Kenapa? Kerana agama dulu orang Kelantan kata bijak dengan mana? Memandai-mandai tentang ruh, tentang jin. Mereka spekulit. Gini ko, orang ni kata begini ko. Saya semalam begini. Tok saya kata begini. Tok guru saya kata begini. Tengok. Sebab tu bila Yahudi suruh Quraisy tanya Rasulullah tentang ruh, yas'alunaka 'anil ruh tu, jawapan standard kulir ruhi min amri rabbi. Bahkan nabi-nabi sebelumnya pun akan jawab yang sama. Sebab apa? Ruh nabi-nabi yang dapat wahyu tahu kami tak reti nak cakap apa. Benda gaib yang rahsia Allah semata-mata. Sebagaimana bila berlakunya kiamat tu. Mata sa'ah, bila berlaku kiamat dalam hadis Jibril. Semua Nabi dan Rasul akan jawab jawapan yang sama dengan Rasulullah. Tak tahu. Mereka takkan spekulit. Tapi kalau tanya ahlul bid'ah wal hawa, 10 tahun lagi hadis ni kata, dia akan spekulit. Kadang-kadang dia guna hadis juga, dah hadis sahih, tapi dia spekulit. Ni kiraan begini, 30 tahun lagi. Gini, sekian tahun lagi. Bahkan agama Kristian lagi teruk lah. Mereka ada Armageddon, dia ada ni, ada. Dia kira, sekian. Begitu. Jadi, masalah inilah isu utamanya. Spekulit tentang benda yang akal kita memang tak boleh nak faham. Ruh, tentang jin, tidak berpada dengan isyarat daripada Al-Quran dan Sunnah. Itu isu dia. Tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah ta'ala. Jadi pasal bunian tadi, hari ni cerita bunian.
Pasal bunian tadi, saya tanya Muslimat ni, sebab mereka lah yang rapat dengan bunian ni. Antara yang biasa kita duk baca dalam Mastika apa dia? Bunian ni berhi ambil anak orang dalam perut. Molek-molek duduk, bunting, bukan bunting lah, apa dia? Mengandung 7-8 bulan, hilang baby dalam perut. Betul? Saya ingat kalau saya tanya ni pun, segar-segar nak jawab ni, percaya ke tidak. Tapi banyak kuliah Muslimat saya tanya, minta maaf saya nak tanya ikhlas, jawab dengan ikhlas. Siapa dalam ni percaya bunian tu ada? 90% kat tangan. Jadi daripada mana ni bunian ni? Nah. Okey, saya kata antara yang biasa kita dengar daripada ancestor kita, tok nenek moyang kita sampai pada kita, bunian ni suka ambil baby dalam perut. Betul, betul. Dan siapa yang ada hubungan dengan bunian ni biasanya boleh berubah, ada kelebihan, boleh berubah sekian-sekian. Betul, betul. Okey. Saya pun tanya, siapa yang dalam Muslimat ni, 3-4 masjid ni saya tanya ni. Saya tanya siapa yang dalam ramai-ramai ni ada pengalaman dia sendiri baby hilang dalam perut, seorang rambut tak kat tangan. Satu. Yang kedua, siapa yang orang dekat dengan dia pernah ada pengalaman tersebut, ramai kat tangan. Okay, saya tanya, akak bila? Berapa? Ajah bila? Oh, tahun 60-an. Yang ni bila? 80-an. Yang ni 40-an. Yang ni 30-an. Saya kata, ada tak siapa-siapa yang experience dengan benda tu, dengan orang dekat dia, lepas tahun 2000 dan ke atas? Tak ada. Tak ada. Tahu tak tak ada ni apa? Tiada. Tiada. Amazing, saya kata. Pelik lah. Apakah bunian-bunian sudah boring mengambil anak orang? Tak minat dah sekarang. Dia ada menyusah makan banyak ke apa? Satu. Yang kedua, kenapa yang duk ambil anak orang Melayu saja ni? Kalau nak kira comel, baik anak orang Cina putih lagi. Nah, pernah dengar anak orang India, orang Cina kena ambil dengan bunian? Tak ada. Jadi something wrong somewhere ni. Ada benda very fishy di sini ni, yang selama ni duk membentuk akidah. Saya boleh kata akidah lah. Kepercayaan terhadap benda gaib. Akidah. Bagaimana benda ni? Saya tanya mereka. Pernah fikir tak benda tu? Kenapa tak penuh belaka? Setakat yang saya ingat, isteri saya kerja hospital, PPUM. Lepas tahun 2000 dan ke atas, lepas teknologi scan baby dalam perut ni, sampai 4D, sampai 5D, 6D, boleh tengok anak tu duduk berenang. Tak ada dah baby hilang dalam perut. Amazing. Adakah teknologi ni menyebabkan bunian tak minat dah nak ambil anak-anak orang Melayu ni? Colek mereka dah seumpamanya. Nampak tak? Siapa ada nak bagi pandangan ni? Saya pun raise upkan benda tu dalam Facebook saya. Saya tanya, betul tak begini. Tapi ada cerita betul-betul. Satu benda yang saya tak boleh nak explain lagi. Sebab saya yakin, saya beriktikad, satu fenomena dalam alam ni mesti ada penjelasan secara wahyu dan penjelasan secara saintifik. Dia tak akan bercanggah dua ni. Kalau sains tak jumpa lagi, kalau sains, wahyu dah cerita, sains tak boleh nak terima, maksudnya sains tak jumpa lagi kebenaran wahyu. Itu iktikad kita. Sebagaimana tentang proses beranak, mudrah, alaqah apa semua, sains baru jumpa 200 tahun ni baru. Quran dah cerita 1500 tahun dulu. Dalam Quran, dalam hadis jelas proses tu, minal mudrah, alaqah apa semua tu. Nampak tak? Jadi bila tanya saya tanya ni, macam mana? Dan biasanya orang yang dikatakan anak hilang baby dalam perut ni, elok-elok lepas tu boleh jadi tok promo. Boleh berubah. Pandai tu lah, pandai ni lah. Satu. Yang kedua, biasa juga ada, kita dengar cerita-cerita dulu, orang lelaki yang kononnya dia ni berkahwin dengan bunian juga. Oh, ni cerita ni di Kelantan, Terengganu banyak lah ni, Pantai Timur ni tuan-tuan. Cerita kedai kopi lah ni. Dan akhirnya telah didokumentkan oleh Mastika. Tu saya kata Mastika ni majalah khurafat yang paling majalah, tak apa dia tutup dah. Kita boleh sebut dia tak kena sama kita. Dia apa background. Mastika tu membentuk minda khurafat Melayu berapa lama tu? 20-30 tahun. Cerita ni, tapi dia pandai lah. Di akhir pelaporan dia kata, kami sekadar melaporkan, hakikatnya balik pada Allah. Pandai dia ujung-ujung tu. Dia disclaimer. Ada.
Tapi kita yang baca, kita masa saya duduk sekolah rendah menengah, oh mastikan sukalah kita bacanya. Tanpa sedar bila duduk baca, akhirnya percaya. Nabi Khadir masih ada bakal itu tu. Pergi tawaf di Mekah. Saya ingat lagi. Sampai sekarang masih ingat. Topik bulan tu adalah tentang Khadir alaihissalam, lelaki misteri yang dijumpai oleh orang-orang tertentu. Lelaki ni dia cerita dia pergi Mekah duk tawaf. Tiba-tiba macam nak pitam pensan tu, ada lelaki yang macam besar gitu mari ambil dia letak tepi selamatkan dia. Maka dia kata dia yakin tu Nabi Khadir alaihissalam. Saya kata Khadir apanya? Bangla Afrika mana? Tak tahu ni. Dia pun tengah fainting, tengah pening lah. Takkan. Tapi tengok assumption yang dia buat. Sebab kita rasa kalau ada pengalaman spiritual, so-called semangat spiritual pelik-pelik ni, kita istimewa banding orang lain. Tu yang dia nak jadi tok wali ramah tu. Ramah orang Melayu ni belajar lebih-lebih sikit sebab dia rasa dia nak jadi tok wali. Sebab bila jadi tok wali dia tak payah semaya bel dah. Tu masalah. Jadinya tuan-tuan, tanya pasal bunian tadi. Tapi mereka macam saya tanya soalan tadi, saya berkata masalah saya tak percaya, sekarang saya ada soalan yang puan-puan kena jawab. Sekarang ni lepas tahun 2000 dan ke atas, teknologi makin hebat. Pernah dengar tak cerita baby hilang dalam perut? Tak ada. Adakah bunian sudah tiada? Dia pun malah dah malah macam mana ke? Ada pun cerita tu sebenarnya dari awam mengarut. Tapi ada riwayat-riwayat yang menyebutkan jin memang menyesatkan orang dalam hutan apa semua tu ada. Tuan-tuan kata ada ya? Ada. Tapi nak kata lelaki ni bunian ni. Dan dikatakan orang ada lelaki lah di kampung kita ke mana-mana, dia ada kahwin isteri kedua daripada bunian. Jadi bila dekat dengan raya ni, dia pergi pasar ni, belilah baju-baju raya. Dan malam-malam tertentu, malam Jumaat ke malam bila, dia akan masuk dalam bilik dia. Sebab apa? Isteri bunian dia nak mari ni. Bukan main lah. Jadi tak boleh kacau lah dia ni, duduk dalam bilik tu, gini. Dan setiap hari raya, maka dia belilah baju raya apa semua. Saya nak tanya, orang bunian ni, kalaulah kita berpegang dia ni daripada kalangan jin, dia pakai baju manusia? Dia pakai baju lagu ni ke? Cuba kita fikir balik. Dan biasanya orang lagu tu akan dianggap ada kelebihan, dan dia hebat, dan dia boleh berubah, dan seumpamanya, dia hormati lah. Saya fikir-fikir balik, tak ada benda lain, marketing belaka, tuan-tuan. Pada pandangan saya, marketing. Marketing apa dia ni? Marketing nak kata dia hebat lah. Dia ni tok bom besar, dia ni boleh berubah, dia ada bantuan makhluk yang di alam sana, isteri dia apa semua betul begini. Itu untuk pandangan yang pertama. Pandangan kedua memang betul lah dia ada hubungan dengan jin ke apa semua, dan dia boleh buat lah apa-apa yang dia buat dan seumpamanya. Wallahu alam. Itu setakat observation dan pertanyaan saya kepada orang ramai yang akhirnya itu kesimpulan yang saya buat. Cuma satu benda yang saya tak boleh explain lagi. Tapi alhamdulillah jumpa dah jawapan. Apa dia? Beranak mengandung baby hilang tu. Tu tak boleh nak explain lagi. Kemudian ada beberapa orang sahabat-sahabat kita dalam bidang kedoktoran, dia kata memang ada gejala false pregnancy dia panggil. Perempuan tu sangka dia mengandung sebab perut dia bucik ke lagu mana, dia rasa dia mengandung. Walau hakikat bukan mengandung, sama ada cyst, dia ada ketumbuhan dan seumpamanya, dan benda tu hilang. Cuma yang tak boleh explain lagi, macam mana tiba-tiba benda tu hilang. Tu saya tak jumpa lagi jawapan sampai hari ni. Saya reserve di situ. Cuma bila saya rujuk Dr. Khadir Ahmad ni, dia duduk kawasan ni lah, pensyarah UM dalam bidang hadis, dan dia kaji PhD dia hadis-hadis tentang sihir dalam Kutubus Sittah, buku-buku dia. Dan dia ni memang duduk belajar dengan almarhum Datuk Dr. Harudin apa semua ni lah. Jadi saya pergi bincang benda-benda ni dengan dia pasal bunian apa semua tadi. Dia pun betul lah tu Syekh, betul lah tu. Lepas tu saya tanya lah macam mana nak explain yang mengandung tadi, Ustaz. Dia kata memang ada jin ni dia boleh masuk badan dan dia kembungkan perut macam mengandung. Ada sungguh. Dan dia pernah merawat, dia dengan geng-geng dia ni pernah merawat. Cara mana? Caranya perempuan tu duduk tengah, mereka keliling ni baca Quran, ruqyah lah. Dan perut tu on the spot suruh. Ni kata dia. Ada lagi Sami'tu Sana Ali saya dengar pada dia.
Tak percaya boleh tanya dia. Kita tak praktis rawatan ni, kita tak tahulah. Tapi dia kata ada sungguh ada kaedah jin merasuk orang ni, dia boleh buncitkan perut seolah-olah wanita tu mengandung, dan bila dia ruqyah dia boleh kempis masa tu juga. Dah. Jadi menunjukkan adalah benda-benda gejala-gejala begitu tu. False pregnancy tadi. Dia rasa dia mengandung. Apatah lagi zaman dulu pergi jumpa doktor ke bidan ni, dia jamuh-jamuh perut. Oh ni 6 bulan dah ni. Dia bukan scan macam hari ni. Sebab tu saya kata lepas tahun 2000, selepas kita punya teknologi ni hebat, tak ada dah gejala baby hilang ni. Sebab kalau scan, tidak mengandung ni, kanser dah ni. Maka pergi kanser terus, ia tak jadi isu bunian apa semua tadi. Jadi saya kata menarik lah. Betul. Dan satu masa, nak jelaskan lagi tentang bunian ni, sastrawan negara Muhammad Haji Saleh, tahulah tuan-tuan kenal ke tidak ya. Hidup lagi dia, Profesor Dr. Muhammad Haji Saleh. Dia ni sastrawan lah, duk terjemuh macam-macam lah. Jadi dia mari UAE, kebetulan saya pergi masuk majlis dia tu. Dia cerita tentang asal-usul bunian ni dalam sastra Melayu klasik. Dia juga menjadi bidang kajian saya untuk nak nilai kisah Nabi dan Rasul ni. Dia kata apa dia? Dia kata bunian ni bermula daripada satu peristiwa dalam teks Melayu lama ni. Apa dia? Satu peristiwa raja ni timbul keinginan nak makan daging rusa hitam. Raja tu dalam teks klasik lama tu. Jadi apa yang berlaku adalah dia suruhlah hulu balang dia ni, dia punya pemburu hulu balang ni, supaya pergi cari benda tu. Maka kawan ni pergilah cari, pergi berburu lah apa semua begitu begini. Takdirnya tak jumpa. Mana nak adanya kambing kijang warna hitam. Teks orang yang rekod teks tu dia ada matlamat dia lah. Dan akhirnya hulu balang ni, orang yang diperintahkan untuk hulu balang ke panglima ke pemburu ke tak tahulah, tapi nak katanya orang yang diperintahkan untuk bertanggungjawab cari rusa, daging rusa hitam ni, tak jumpa tu. Dia pun rasa malu lah kerana tidak mampu melansaikan hasrat baginda sultan. Maka dia pun punyalah malu. Dia berikrar bahawa dia dan keturunan dia akan menggaibkan diri sebab malu untuk dilihat. Itulah bermulanya konsep yang namanya bunian. La haula wala quwwata illa billah. Tanpa kita menafikan ada makhluk yang jin tadi, yang dia guna sihir. Yang hadis saya baca dia, la ghaula walakinna su'ala. Tidak ada hantu, yang adanya adalah su'ala. Su'ala ni, kata Imam Nawawi rahimahullah, adalah tukang sihir daripada kalangan jin. Jadi memang kita tak tahu lah, ada orang dia disihir sampai boleh tengok jembalang ke apa, benda-benda pelik-pelik menakutkan. Ada sungguh tuan-tuan, di mimpi ada sungguh. Macam kita manusia ada tukang sihir, maka jin pun ada tukang sihir. Maka ada orang tertentu yang dia sihirkan, sama ada kawan tu jadi halusinasi ke, ataupun dia jelma di luar ke, memang boleh jadi. Kita tak tahu lah. Tapi jin yang tukang sihir di kalangan jin lah, wa'iyadzubillah min dhalik, kita tak minta kita kena ujian yang begitu. Sebab ada orang sampai mati kena sihir, kena kacau jin, ada sungguh lah. Begitu tak tak? Cuma yang diajarkan kepada kita nak mohon perlindungan daripada mereka, mesti daripada Allah Azza wa Jal juga. Baik, itu mukaddimahnya sebelum kita masuk kepada, nanti baca sendiri kata pengantar. Kata pengantar pukul 9 dah kita ni. Saya tak akan baca satu-satu sebab saya tak nak buang masa pada pengantar yang panjang. Kita nak masuk konten tu lebih pindah Isu utama ada 4 isu. Tengok muka surat X berapa tu? XV1 berapa tu? X tu 10, V tu 5, 1 tu 6. Jadi 16 Roman. 16 Roman Baik. Qala al-musannif, siapa dia musannif? Saya. Katanya apa dia? Pada asasnya ada 4 persoalan dan permasalahan besar yang saya mahu jawab dalam buku tersebut, khususnya berkaitan pemikiran beragama orang Melayu Islam di alam Melayu.
Isunya kita perhati, kenapa ni jadi begini? Kenapa ada masalah? Jadi masalah ni dalam kajian akademik, kita bermula dengan dipanggil permasalahan kajian lah. Kenapa yang orang Melayu jadi macam ni? Apa dia sebut dulu? Soleh, baik, jaga solat, puasa, zakat, haji. But at the same time, kalau diuji apa semua, tok bawa pawan dukun, okey. Tapi sebenarnya tak tinggal. Kan paradoks dia panggil, ada percampuran di situ tu. Nah, kenapa jadi begitu tu? Sebenarnya ada 4 soalan besar. Yang pertama, kalau tengok situ tu, namun setelah banyak tempat kita membahaskan dan membedah buku tersebut, saya mula perasan dengan sendiri bahawa naskah tersebut tidak menjawab semua persoalan yang dikemukakan, melainkan hanya 2 saja. Maksud saya, dalam buku ni, bila saya tulis buku ni, Israiliyat, Hadis Maudhu' dan Fitnah Sirah, saya duk ingat 4 soalan tu kita jawab semua dah. Rupa-rupanya hanya 2 soalan, 2 masalah saja dibahaskan dalam buku ni. Maka ada 2 masalah lagi yang belum dijelaskan. 2 masalah yang kita bahas dalam buku ni, apa dia? Tu 2 yang pertama yang kita perhatikan. Apa dia? Sebahagian besar orang Melayu kita ni mudah percaya apa sahaja kisah, cerita, riwayat, hikayat yang bersifat ajaib dan gaib. Nampak? Duk kedai kopi, borok hal pelik-pelik sikit. InsyaAllah ada orang minat nak dengar. Oi, saya dulu zaman-zaman duk kerja dalam hutan dulu, jalan-jalan jumpa dengan ni. Dia ada orang minat. Apatah lagi yang cerita tu Tok Lebah sendiri, Tok Email, Ustaz, Ustazah. Lagi pelik, lagi sedap. Jin ni yang kita tahu tu biasa. Guru saya dulu pernah pergi alam jin. Dia jumpa jin ni, ada yang hidung 5, ada yang hidung 6. Dia minat benda lagu tu. Nature kita minat benda lagu tu. Lagi pelik, lagi nampak hebat tu guru tu. Lagi temberang, lagilah nampak berkualiti dan hebat. Ada ilmu yang orang lain tak ada. Ni wallahu alam lah, cara kita lah. Cara kita berfikir begitu, sebahagian besarnya. Nah, maka saya sebut situ, kenapa ni? Masalahnya, mudah percaya apa saja kisah, cerita, riwayat, hikayat yang bersifat ajaib dan gaib, khususnya yang dinisbahkan kepada agama dan disampaikan oleh orang agama. Itu poin penting. Dinisbahkan pada agama, bila guna kalimah jin, roh, automatically lah dia ada kaitan dengan agama. Apatah lagi yang ceritanya apa dia? Ini ustaz saya cerita ni. Takkan dia menipu? Nah, saya pun setakat ni turun pergi kuliah mana-mana, Ustaz Imran, ya. Tak ada lagi niat nak tipu apa aku suram ni. Semua nak cerita benda betul. Tapi kalau tak kena cara, kita akan sampaikan juga perkara-perkara yang tidak ada asas usulnya dan seumpama. Antara lain kita sampaikan benda yang kita sendiri tak pasti sumber dia daripada mana. Dalam konteks ilmu hadis dia panggil hatibul lail, pengutik kayu api di malam hari. Terjemahan literal. Maksudnya di situ dia dengar apa saja dia sampaikan. Dia dengar cerita kedai kopi, dia baca cerita dalam WhatsApp, dia dengar orang tu cerita, tak kira, asalkan pada dia boleh buat modal ceramah, dia ceramah. Pernah dengar kalau lagu tu, ya? Banyak tuan-tuan lagu YouTube. Hamba pun tak tahu. Hamba cerita je. Ada ni. Tapi hamba pun tak tahu mari mana. Sedap lah begitu. Siapa-siapa pun boleh ceramah lah begitu juga, tuan-tuan. Tak payah mengaji tinggi-tinggi lah. Tak payah berguru, tak payah ada Quran hadis, tak payah ada kitab-kitab ulama lah. Sekadar dengar cerita balik. Tapi itulah hakikatnya. Bila orang yang tukar cerita tu, dia cerita benda-benda yang ada kaitan dengan agama, bahkan dia sendiri tu dilihat sebagai orang agama. Maka cerita dia pelik, gaib, ajaib lagu mana pun akan mudah untuk terima. Hari ni baru saya dapat video klip. Menarik tuan-tuan. 2 orang individu bercakap dalam video tu lah. Saya sebut nama tu orang kenal, malah lah. Jadi si A ni tanya, Tok, Tok tahu dah ilmu telur? Ilmu telur? Telur yang mana?
antara telur ayam dengan telur itik, yang mana lebih suci? Yang kawan tu pun, yalah halal tu halal dua-dua, tapi yang mana lebih suci? Yang kena soal pun jam. Tak tahu, saya tak tahu. Baguslah juga, dia tak mana-mana, dia kata tak tahu. Dia kata, nak tahu ke? Nak tahulah. Dia pun, jadi, dua-dua halal, dan dua-dua suci. Tapi yang mana lebih suci? Jadi jawapan dia suruh teka. Kawan tu pun teka. Antara telur ayam dengan telur itik, yang mana lebih suci? Maka kawan yang ditanya pun jawab, saya rasa. Tak tahu ni. Tak mengaji ni, dia kata. Telur itik lah. Dia kata. Jadi antara dua telur, antara telur ayam dengan telur itik ni, telur itik lebih suci, dia kata. Sebab apa? Sebab itik ni lepas dia bertelur, dia menyelam, dia mandi wajib. Jam kita. La ilaha illallah. Dia kata itik lepas bertelur menyelam dia. Allahu Rabbi ya Karim. Tuan-tuan, macam mana ada lagu ni? Dan dia ayam ni lepas bertelur, dia rius kampung, dia tok. Dia berkukuk lah, dia rius kampung. Dia tak mandi wajib. Itik terparok sungguh. Tapi bagi setengah orang mungkin benda tu exciting ni. Saya pernah tanya, saya pernah jumpa orang cerita apa dia. Bukan dia cerita, tapi cerita daripada cerita lah. Golongan batiniah ni dia suka benda-benda lagu tu. Benda-benda yang kalau dia tanya kita mengaji 14 baku kitab pun kita tak boleh jawab dah. Sebab benda tu luar teks. Contoh soalan dia tanya, okey Ji, Haji mengaji lama dah tak surah masjid, pergi AQS lah apa semua. Mazhab tu, mazhab ni, tahu belakang. Yalah, sikit-sikit boleh lah. Ji, bila kita kecing, najis tak? Najis lah. Kena ambil wuduk semua dah. Iyalah. Tapi bila keluar air mani, hadas besar. Betul lah, hadas besar. Kena mandi wajib. Iyalah, kena mandi wajib. Nah, dia kata. Tapi air mani itu sendiri suci. Suci. Jelas hadis Rasulullah. Bekas kena kain, kena air mani kering apa semua, tak ada masalah nak buat solat apa semua. Tapi kita tu kena keadah lah. Nah, jadi dia kata, kalau begitu, kalaulah kata air mani ni suci, maksudnya boleh ambil wuduk lah dengan air mani ni. Soalan. Dah kan pening kita nak jawab tu. Dia minat, pada dia tu ilmu, tu hebat. Tak payah nak jumpa macam ni. Duduk kedai kopi lama sikit, InsyaAllah jumpa. Duduk kedai kopi lama sikit, dia pakai piah macam kita juga. Pakai songkok dah. Apa dia berzikir, apa benda sebut tapi mulut tu dia sebut ke apa tak tahu, wallahualam. Tapi kalau kita pandai buka cerita, keluarlah ilmu-ilmu lipat bumi dia tu, ilmu alam sebalik mata tu. Dia tanya. Jadi sahabat saya, guru saya kata, kalau entah kena tanya soalan kita, tanya dia balik. Kalau dia tanya, macam mana, boleh ke begini-begini ni? Dia kata, Syekh, entah awak mari dulu satu baldi, lepas tu kita bincang hukum lagu mana. Banyak lagi soalan pelik ni. Dia tanya soalan Allah. Tapi bagi dia, itulah ilmu. Itulah hebat, itulah bijak. Benda tak ada dalam kitab. Sebab benda ada dalam kitab ni ulama zahir. Kita ni mengaji ilmu hakikat makrifat lah, ilmu batin. Duduk 3 jam tak habis dengan demo ni. Kalau jumpa yang lagu ni tuan-tuan, tanya dia, minum item nasi lemak makan dah? Makan dulu. Bayar, minta maaf saya nak balik baca Quran. Balik rumah baca Quran, tak ada apa. Lepas duduk layan mereka borak. Sungguh tak habis. Macam-macam nanti. Langit, bumi lah apa semua macam-macam. Itu yang pertama tuan-tuan. Masalah dulu hari ni kita bicara ni. Orang terdahulu disampaikan oleh orang agama, cerita-cerita, riwayat, kisah apa semua tadi itulah yang bersifat ajaib dan ghaib tu. Yang disampaikan oleh orang agama, orang terdahulu atau daripada kitab-kitab Jawi. Saya sebut jelas tu. Daripada kitab-kitab Jawi, meskipun dari sudut sumber tidak dapat dipastikan kesahihannya. Orang Melayu kita dulu tak ramai boleh baca menulis. Tahun 1900 belum lagi.
Jadi apa yang mari daripada kitab Jawi dilihat sakral. Dilihat sebagai sakral ni apa dia? Sakral suci. Sebab apa? Tulisan kitab Jawi ni sama dengan tulisan Quran. Maka terjemahan-terjemahan kitab Jawi tanpa diketahui sumber daripada mana, dia anggap semua sahih belaka. Semua betul belaka. Apatah lagi yang terjemah tu orang-orang yang dilihat sebagai orang agama. Sehingga kan kitab-kitab yang merupakan kitab asalnya adalah kitab sahih, Syamsul Ma'arif apa semua tu pun dianggap sebagai kitab-kitab ilmu. Tu Syamsul Ma'arifnya, apa dia lagi? Tajul Muluknya, Allah. Kitab-kitab mengarut, tuan-tuan. Tapi tok nenek kita dulu bukan nak kata, memang ada beramal benda tu. Nak naik rumah beli kereta baru, jangan ambil hari Khamis, hari tak molek. Ambil hari Isnin petang, macam-macam lah. Nak naik rumah baru, ni kira-kiranya bulan ni tak molek ni. Tak ada lah Islam dah tu, tuan-tuan. Sampai ke ada dalam YouTube tu dia ceramah lagu mana? Dia kata, tuan-tuan, kalau siapa yang bersama dengan isteri pada bulan Safar, takdir lekat anak, kalau keluar anak boleh jadi gila anak tu. Jam kita dengar. Ada dah kitab tu. Ini tak ada dalam Islam ni. Tak ada dalam Islam. Quran hadis tak ajar begitu. 24/7 asalkan tidak langgar. Waktu-waktu isteri kita pernah nifah apa semua, tak ada masalah apa. Dia begitulah nak katanya. Cuba nak describe, cuba nak hurai benda-benda gaib, tapi tak guna panduan wahyu, melainkan guna spekulasi akal. Baik, yang kedua sebagai penutupnya. Sembilan suku kita berhenti insyaAllah. Yang kedua, masalahnya mudah percaya kepada penisbahan kisah, cerita, riwayat dan cakap-cakap berkaitan dengan kelebihan seseorang individu, tempat dan barangan yang didakwa mempunyai karamah, ataupun bahasa Melayunya keramat. Sampai kan ada kampung Datuk Keramat tu kat Kuala Lumpur tu. Sama ada yang masih hidup atau yang sudah mati, individu tu, membawa kepada kuburan mereka menjadi tempat meminta hajat dan seumpamanya. Nampak tu? Itu fenomena yang ada ni. Yang saya tak perlu nak buktikan, memang tuan-tuan sendiri tahu. Memang ada benda tu. Jadi yang 1 dan 2 ini berkaitan dengan riwayat-riwayat, ilmu riwayah. Jadi sebab itulah cerita dalam ni adalah tentang riwayat Israiliyat, hadis maudhu' ataupun al-maudhu'at, dan juga sirah-sirah yang diselewengkan. Sebab dia berkaitan dengan ilmu riwayat. Yang mana orang kita ni dari dulu dalam kitab Jawi ni, benda ilmu riwayat ni tidak dititik beratkan. Hadis-hadis boleh baca mana-mana kitab pun, hadis-hadis Nabi SAW bersabda, dia mari hadis, tak ada dah takhrij sumber daripada mana, tak ada. Itu memang metod penulisan kitab Jawi. Jadi menyebabkan tak tahulah kitab mari mana. Hatta saya baca satu kitab ni, Syumus Al-Lami'ah. Satu kitab ulama namanya Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi. Dia jawab satu soalan berkaitan dengan martabat 7. Dan dia kritik martabat 7 ni, dia tak setuju. Tapi dalam dia kritik tu, dia tak perasan, dia pun setuju dengan beberapa perkara. Kita baca hadis, bila jumpa hadis, contoh man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Dia kritik, dia kata ini tidaklah melainkan tidaklah daripada hadis Nabi yang saya tak pernah jumpa dalam mana-mana kutub kitab-kitab hadis yang 6 itu. Tapi dalam muka surat lain, dia nukil satu hadis yang memang hadis tu adalah hadis palsu. Itu realiti zaman tu. Maklumat terhad. Adakah salah ulama ni? Tidak, tuan-tuan. Zaman main peranan. Keterhadan maklumat. Hari ni kita boleh cek sahih tak sahih secara umum, ya, secara umum menggunakan ni saja. Zaman tu nak tahu sahih tak sahih, mungkin kena pergi cari guru, kena berkelana lah apa semua, cari pakar hadis dulu. Panjang cerita. Itu realitinya. Sebab tu hari ni banyak kelebihan kita ada berbanding dengan zaman dulu. Walaupun ulama dulu lebih hebat, kita sendiri hebat juga dari sudut teknologi yang kita ada. Itu satu realiti yang kita kena akur. Baik, itu yang kedua masalah. Lagi dua masalah. Yang ketiga, sebahagian besar lah pemerhatian kita ni, rasa tiada masalah untuk terus percaya dan beramal dengan adat tradisi, amalan kebiasaan masyarakat,
petua-petua lama yang jelas pada timbangan akidah dan syarak adalah termasuk perkara khurafat, tahyul ataupun takhayyul dan bid'ah yang bukan sahaja boleh mencederakan akidah, balah boleh sampai tahap membatalkannya. Punyalah nak berubat, takdirnya diuji dengan sihir, ada jin kaca lagu mana, punyalah dia nak berubat, dia pergi jumpa Tok Muhammad Tok Muhammad kata boleh nak sembuh, tapi kena adalah syarat-syarat dia. Jangan semayang boleh sebulan. Tu dia contoh syarat. Ataupun makan abu mayat orang bukan Islam. Buat tak buat tuan-tuan? Orang yang diuji ni dan iman dia, na'udzubillah, kita tak minta diuji dengan saya. Teruk tuan-tuan. Teruk, na'udzubillah min zalik. Tapi orang yang diuji dengan keadaan dia pula tidak ada kefahaman tentang agama, akidah yang jelas, ada kebarangkalian untuk dia buat apa yang Tok Bomo suruh. Dan kita khawatir dalam-dalam dia duk buat benda tu, duk ikut Tok Bomo sebut tu, meninggal dunia. Na'udzubillah min zalik. Apa status dia masa tu? Kalau kata dia berjaya, dah sembuh lah, dia kena sihir dengan Tok Bomo A, dia pergi dapat rawatan daripada Tok Bomo B, takdirnya dia sembuh, kita kata dia ada lagi peluang untuk bertaubat. Kalau sembuh tu, lepas tu dia mengaji lebih kurang, kita tahu dah Allah dulu rajin gini-gini, taubat lah. Yang kita risaunya dalam duk proses tu, kalau kata antara dia punya syarat mana, kena pergi tu jirat Cina mana, duk berzikir situ, kau duk berguling tidur situ, mati di situ. Dalam proses yang tidak syar'i tadi, yang jelas bawa pada syirik tadi, mati situ. Na'udzubillah min zalik. Dia di sisi Allah lagu mana? Waliyadzubillah min zalik. Kita tak tahu lah tu. Tu yang kita risaukan. Yang kita nak fahamkan bahawa mereka yang Allah Ta'ala uji dengan sihir apa semua ni, sakit itu, kalaulah dia ada sedikit kefahaman, akan boleh bawa dia kepada bahawa ini kafarah dosa yang sangat banyak. Barangkali kalau dia mati dalam keadaan sabar, jaga iman tu, jaga akidah dia, mati dia hapus dosa belaka. Wallahu alam. Ini almarhum Ustaz Ismail kamu sebut, lebih baik mati disihir daripada mati rosak akidah tu. Punya nak berubat, cagar akidah, dan tak sembuh pun, akhirnya menatijahkan mati. Na'udzubillah min dzalik. Ini benda-benda yang kita nak fahamkan masyarakat supaya tidak mengambil enteng tentang perkara ini. Wallahu alam. Baik, yang akhir sekali sebelum kita berhenti, kepercayaan yang kuat terhadap kewujudan hantu. Tu dia. Selain rasa takut yang melampau terhadap jin. Kita sebut dah, jin ni memanglah salah satu kelebihan dia, kita tak nampak dia, itu saja. Dia nampak kita, kita tak nampak dia, itu saja. Yang lain-lain sama lebih kurang. Dan dia tak boleh buat apa-apa selagi mana Allah tak benarkan dia buat apa pada kita manusia. Tak boleh. Sebab tu sunnahnya kita diajar baca bismillah, ta'awuz, nak tidur baca ayat kursi, mohon perlindungan daripada Allah daripada mereka lah, minal jinnati wan nas. Jelas tu. Maka kita i'tiqad, kita yakin sungguh-sungguh mereka tak akan boleh buat apa-apa pada kita selagi mana Allah Ta'ala jaga kita. Tapi yang saya cerita dah minggu lepas, capulah kita ni. Ayat kursi baca sampai ke tempat tu, tok nenek moyang juga. Lepas itu ayat kursi balik. Campur. Jadi kita tak nak begitu. Kita nak lahirkan generasi yang ayat kursi sungguh-sungguh. Sebab apa? Allah suruh, Rasulullah suruh ayat kursi. Begitu. Dan kita yakin selagi mana bila kita buat apa yang Allah dan Rasulullah suruh ni, mohon perlindungan daripada jin, mereka tak akan boleh buat apa-apa kepada kita selagi Allah jaga kita. Kalau kena juga, maksudnya Allah nak kita kena benda tu. Itulah akidah. Itulah intikad kita ya. Baik, akhir sekalinya katanya lagi, kepercayaan kuat terhadap kewujudan hantu selain rasa takut yang melampau terhadap jin, iblis dan sihir, serta tidak tahu bagaimana Islam menyuruh kita berinteraksi dengan semua elemen ghaibiyat tersebut, lantas menyebabkan pergantungan kepada bomoh, pawan, dukun, poyang, tukang tilik dan seumpamanya. Sebab jahil hakikat perkara gaib menyebabkan mudah kena tipu dengan unsur-unsur ini. Saya nak tutup dengan satu cerita betul. Bila saya nak buka cerita-cerita lagu ni di surau Al-Muhajirin lah, Ustaz
Amran biasa duk pergi dengan kawan-kawan masa saya. Ada seorang hamba Allah ni bila saya duk ceritalah tentang jin ni, Imam Syafi'i kata siapa yang ngaku boleh tengok jin dalam rupa yang asal, sama ada dia seorang nabi atau orang gila saja, nak katanya mustahil. Hanya nabi boleh tengok rupa asal jin. Tok Bomo apa semua dan ada orang sakit boleh tengok tu adalah jelmaan. Guna sihir tadi. Itu dua benda beza dia. Jin dalam form yang asal, hakikat zat dia yang asal tu lagu mana wallahu a'lam, kita flesh and blood. Jin dalam rupa apa wallahu a'lam kita tahu. Tapi yang kita tahu min marijin min nar. Jula api. Sebabnya iblis tu sendiri adalah daripada bangsa jin. Suratul Kahfi ada sebut perkara tersebut. Jadinya hamba Allah ni bila saya duk cerita tak mungkin ada orang boleh dakwa boleh tangkap jin ke apa semua tu. Kita kena khawatir lah, kena query. Sebab dia je duduk bertunggal langgang apa semua, kita tengok tak ada apa. Dia tu bukan main lah, duduk terbang lah apa semua, duduk berselak. Jadi kita menjelaskan perkara tersebut. Ada seorang hamba Allah ni lepas habis kuliah dia mari jumpa ustaz. Dia kata, lepas ustaz sikit saya nak share satu benda. Dia kata satu hari dia balik kerja, dia berhenti di anak RA, tak tahulah Sungai Buloh ke Rawang ke mana. Lepas dia semayang apa semua tu, dia duduk tu, dia perasan ada orang dia duduk tengok-tengok dia. Tengok. Yalah kita perasan lah orang duduk tengok-tengok kita kan. Lama-lama tu dia senyumlah balik. Kemudian dia mari approach. Dia mari tu segar, "Assalamualaikum bang." "Ya." "Mari mana? Duduk mana?" Tanya. Sembahlah lebih kurang ini. Dia pun, "Bang, saya serba salah nak bagi tahu ni. Minta maaf lah," dia kata, "serba salah saya ni. Tapi itulah saya fikir kena bagi tahu juga ni." Suspend ya. Apa kita kalau orang mari lagu tu, pasal apa pula ni? Nak ajak masuk MLM ke ni? Nak jual insurans ke? Mungkin lah. "Minta maaf lah bang, saya gini sebenarnya saya ni adalah belajar sikit. Saya serba salah nak bagi tahu abang ni. Saya sudah tengok abang dari tadi tu. Minta maaf yang saya sebut ni. Adalah benda duk follow abang ni." Kawan ni pun kita pun kalau tak ada ilmu tuan-tuan tak. Kalau akulah ni kena ni. Kalau kita ada ilmu sikit ni, ni tak ada benda lain ni. Tapi bagi orang awam yang mungkin tak ada maklumat macam kita, takutlah. Dia menimbulkan rasa gerung. Abang minta maaf saya tanya. Abang kebelakangan di rumah rasa lain macam tak? Macam panas apa semua? Rumah kita ni tak buka aircon, panas tuan-tuan. Panas belakang, saya nak nipu lah. Panas di rumah sejuk sini. Jadi dia tanya soalan-soalan umum. Lepas dia tanya duduk mana sarjana utama. Rumah flat ke rumah ni apa teres ni? Rumah flat je. Lagi panas. Kalau rumah tanah pun panas. Tengok soalan dia tanya tu. Abang perasan tak hubungan abang dengan isteri macam mana mutakhir ni? Ada tak macam panas, bergaduh, mudah naik angin, anak-anak bergaduh sama sendiri? Tok laki bini mana tak bergaduh tuan-tuan? Tak tanya. Hari-hari tok laki bini mana tak bergaduh? Soalan dia tu soalan umum, tapi cara dia trigger tu macam benda tu. Perasan tak? Ada. Anak-anak jadi duk bergaduh. Anak ni tak bergaduh, pelik lah tuan-tuan. Saya 5 orang ni Allah pecah rumah tu. Nak katanya, dia tanya soalan. Tapi bila dia berat mari dengan suspend gitu, takut tak? Takut psycho tu. Itulah saya sebenarnya serba salah lah nak bagi tahu ni. Ada 3-4 ekor duk follow abang tu. Jadi kawan ni balik rumah malam tu tak sedap duduk tuan-tuan. Ada 2 kebarang kalian. Dia sendiri ada bela jin, dia suruh follow kawan tu. Yang kedua dia psycho kawan tu paranoid. Duk rumah pun nak masuk tandas, rasa ada kelibat tengok. Macam kita kecil-kecil dulu lah. Lalu kubur macam ada hantu. Itu je benda psycho. Jadi bila balik tu rasa tak tenang lah dia ni. Gitu begini ni. Sebelum berpisah, bagi dah nombor telefon. Gini lah bang, dia kata dia belajar gini. Saya nak tolong pun, saya pun sibuk gini ni. Tapi tak apalah kalau abang rasa perlukan bantu apa semua, tak apa, telefon je saya. InsyaAllah kita tengoklah kok ada apa-apa boleh buat. Kat kawan tu balik rumah malam tu, duduk tengok luar macam ada orang
Pergi masuk tandas tengok pintu dapur macam ada orang duk tengok. Nak tidur malam tiba-tiba terjaga macam ada orang duk tengok. Tengok. Kemuncaknya apa dia? Dia call tak kawan tu tuan-tuan? Call lah. Bang, bila free boleh mari rumah sikit. Gini, ada benda nak bincang. Marilah. Oh, dia kata rumah ni kena pagar ni. Tak apalah, kebetulan kita pun mari dah malam ni. Cari alat sikit. Dia pun buatlah. Udah. Pagar sana, pagar sini, limau nipis sana, pos semua kita begini. Agak-agak berapa pergerah kena tuan-tuan? Free of charge ke? FOC ke? 3,000 ya. Alhamdulillah kita settle belakang dah ni. InsyaAllah tak ada apa-apa dah lah. Okey lah. Itulah nak tanya juga. Ni dah buat semua ni macam mana? Tak apalah kita. Itulah yang biasanya. Okey lah, RM3,000 pun okey lah. Jadi ketika saya kuliah tu, dia kata baru je kawan tu WhatsApp balik nak follow up bila second punya session. RM3,000 ya pula ni. Apa punca ni? Apa punca ni tuan-tuan? Apa punca ni dia boleh percaya pada orang tu? Jahil hakikat cara beriman kepada alam dan makhluk gaib. Tu punca dia. Jadi Tok Bomo Pawan Dukun ni boleh dah ambil kesempatan ni sebab dia mari cerita ke apa pun. Oh iya juga betul kau. Patutlah rasa sekarang ni saya pun makin gemuk ni. Allah, ada gangguan lah ni. Gemuk tu memakai sama. Bukan ada gangguan jin. Tanpa kita nafikan memang ada unsur jin tu, memang kita tak nafi ada gangguan tu. Tapi at the first place janganlah jump into conclusion itu dulu. Tapi bagi orang jahil, memang makanan kepada golongan penipu ni, Tok Bomo, Pawan Dukun, Arraf, Kahin, apa semua yang hadir Nabi sebut ni, memang duk cari makan sebab kejahilan umat terhadap perkara-perkara ni. Akidah ni tuan-tuan. Akidah ni. Nampak tak? Kita berhenti situlah dulu. Nampak lapar perut dah belakang tu. Lama keluar jing lain pula. Keluar jing lapar tak ada apa. Soalan pun kita tak buka lah sebab dah 9.30 ni. Wallahu ta'ala alam. Pengasih kerana sudi menunggu sampai akhir. Minta maaf atas ni. InsyaAllah lah tak lama boleh ambil kereta lain tu, tak ada masalah lah insyaAllah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.